Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Najmuddin bin Ibrahim. Nombor matrik 058967. Subjek Akhlak Tasawuf. Saya mengambil kursus Diploma Al-Quran dan As-Sunnah, dan kumpulan kami mengambil tajuk Taubat, dan saya dari kumpulan 1. Taubat. Pendahuluan. Taubat merupakan dasar-dasar jalan-jalan orang-orang yang menempuh perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kunci kebahagiaan. Taubat adalah kembali taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menyesal dan bersungguh-sungguh terhadap dosa yang telah dikerjakan, sama ada dosa besar ataupun dosa kecil, serta memohon keampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap hamba diperintahkan untuk bertaubat, untuk menyucikan diri daripada dosa besar ataupun dosa kecil, sama ada dilakukan dengan sengaja ataupun tidak. Hukum bertaubat adalah wajib bagi setiap manusia, sama ada dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun dosa sesama manusia. Hukum bertaubat adalah wajib, sama jika dosa itu dosa dengan manusia, dia hendaklah meminta maaf daripada manusia yang dia buat dosa tersebut. Sekiranya dosa itu berkaitan dengan harta benda, maka harta benda itu wajib dipulangkan kepada tuannya. Bertaubat kepada Allah mestilah dilakukan dengan bersungguh-sungguh dan dengan hati yang ikhlas, kerana taubat yang tidak ikhlas tidak mendatangkan apa-apa kesan terhadap seseorang. Taubat yang terbaik adalah taubat yang penuh dengan penyesalan, keinsafan dan rasa rendah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan menganggap diri kita sangat keji dan hina kerana banyaknya dosa. Isi-isi. Terdapat dalil-dalil dalam Al-Quran yang menyuruh kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 222. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Yang kedua, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nur ayat 31. Watubu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Watubu ilallahi jami'a. Maksudnya, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Shadaqallahul azim. Ayat ini ditujukan kepada semua hamba-hambanya secara mutlak dan umum. Mengenai hukum taubat adalah wajib. Hal ini kerana kita semua maklum dosa itu merosakkan dan membinasakan diri kita, dan kita mesti ada satu perasaan dan kemampuan untuk tinggalkan dosa-dosa tersebut. Hal ini merupakan sebahagian daripada iman. Nabi Muhammad SAW bersabda, orang-orang yang bertaubat adalah kekasih Allah, dan orang-orang yang bertaubat dari dosa adalah seperti orang yang tidak pernah membuat dosa. Hakikat taubat adalah kembali dari jalan yang jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada jalan yang dekat dengannya. Tetapi taubat itu sendiri mempunyai rukun, dasar dan kesempurnaan. Maksudnya adalah pancaran cahaya makrifat terhadap hati, sehingga jelas bahawa dosa-dosa itu adalah racun yang menghancurkan diri seseorang. Selepas itu, ia akan memberikan cahaya ketakutan dan penyesalan, dan daripada cahaya inilah akan menunjukkan cita-cita yang sebenarnya menjauhi daripada dosa-dosa, tidak kira besar atau kecil, dan berhati-hati dan berwaspada dengannya. Kesempurnaan taubat dapat dicapai bila kita mengamalkan sigat pada tiga tahap yang berbeza, iaitu pada masa sekarang, akan datang dan masa lalu. Pada masa sekarang, kita mestilah meninggalkan dosa. Pada masa lalu, kita mestilah memperbaiki sesuai dengan kemungkinan dan usaha kita. Pada masa akan datang pula, kita mestilah tekad untuk meninggalkan dosa. Apabila kita mengetahui hakikat taubat, maka tersikaplah kita bahawa ia merupakan kewajipan bagi setiap orang dan hamba pada setiap keadaan. Kewajipan taubat bagi setiap orang adalah wajib. Hal ini dikatakan kerana setiap orang dalam diri mereka mempunyai sifat binatang ternakan, binatang buas, syaitan dan ketuhanan. Oleh sebab itu, sifat zahir yang kita lihat dari sifat binatang ternakan adalah syahwat, rakus dan zina. Manakala sifat binatang buas yang mensahihkan sifat kemarahan, hasad, permusuhan dan kebencian. Sifat syaitan pula melahirkan sifat tipu daya dan pengkhianatan. Seterusnya, sifat ketuhanan. Sifat ini akan mewujudkan dan menerbitkan sifat seperti kemuliaan, menyukai pujian dan menguasai.
Sesungguhnya manusia telah diciptakan dengan adunan ataupun sifat yang telah ditentukan dan ia memang tidak akan lepas daripadanya. Sesungguhnya dia akan terselamat daripada terjerumus ke dalam kegelapan dengan cahaya iman yang terang dan berlandaskan akal yang dipandu oleh syariat. Okey, seterusnya kita boleh tengok tanda-tanda taubat seseorang itu diterima. Terdapat beberapa tanda seseorang itu diterima taubat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya saya ambil 4 poin. Yang pertama, memutuskan hubungan dengan kawan-kawannya yang tidak baik dan bergaul dengan orang-orang yang soleh. Yang kedua, menghentikan semua jenis maksiat dan rajin melakukan ibadat. Yang ketiga, rasa bersenang-senangan dengan dunia daripada hatinya. Hilang rasa bersenang-senangan dengan dunia daripada hatinya dan selalu mengingati kesusahan hari akhirat. Yang keempat, percaya dan yakin dengan jaminan Allah Subhanahu Wa Taala dalam soal rezeki, jodoh, ajal dan lain-lain. Dan dia menyibukkan diri dengan melakukan apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tengok yang terakhir iaitu tujuan taubat. Tujuan taubat saya mengambil 6 poin. Yang pertama, mempeliharakan diri dari yang suci dari dosa, terutama pada hari perhitungan di akhirat kelak, iaitu hari kiamat, di padang mahsyar. Yang kedua, ibadat yang dilakukan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, dapat mengerjakan ibadat dengan sempurna. Yang keempat, balasan yang baik pada hari akhirat. Yang kelima, mendapat petunjuk dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keenam, jiwa dan perasaannya menjadi tenang. Sekian sahaja daripada saya. Yang baik semua datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang buruk, yang kurang itu datang dari diri saya sendiri. Saya sudahi dengan wabillah taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Nama yang diberi Ahmad Nur Hakim bin Nusaidi. Nombor metrik 058507. Dan untuk video kali ini saya akan membentangkan pada subjek akhlak tasawuf. Dan saya juga daripada kursus pengajian Diploma Quran dan As-Sunnah. Dan tajuk pembentangan saya untuk video kali ini ialah taubat. Dan saya daripada kumpulan yang pertama. Untuk pembentangan yang pertama iaitu pada subtopik penangguhan dalam bertaubat. Antara keistimewaan Islam yang agung adalah jalan pulang ke pangkuan agama yang terbuka luas dan tidak membebankan. Iaitu Islam merupakan ajaran yang mudah untuk diikuti dan tidak membebankan sama sekali untuk umatnya dalam mengamalkan ajaran yang terdapat di dalamnya. Dan peluangnya untuk kembali bertaubat tidak pernah disekat oleh jarak waktu, latar diri, keturunan, harta, jenis dosanya dan usianya yang lanjut. Iaitu manusia ini mempunyai peluang untuk bertaubat dan tidak kira faktor umur dan sebagainya. Dan maknanya tak kisah muda atau tua, semuanya mempunyai peluang untuk bertaubat. Seseorang yang ingin kembali kepada Allah diterima dengan kerahmatannya dengan cara dia melaksanakan syarat-syarat dalam bertaubat. Dan namun apakan daya, terdapat segelintir hamba yang masih memandang remeh akan taubat serta menangguhkannya dan terus hanyut dalam melakukan dosa. Iaitu malangnya pada hari ini dapat segelintir umat Islam yang masih terus melakukan dosa, tapi tidak mahu untuk bertaubat, bahkan mensia-siakan peluang taubat yang ada pada dirinya. Okey, seterusnya, sebenarnya mereka yang menangguhkan taubat adalah disebabkan sifatnya yang tidak mampu untuk mengekang syahwat sehingga sekarang. Itu mereka ini lebih mementingkan syahwat dan nafsu untuk terus melakukan dosa. Apabila dia menunggu hari di mana mudah baginya untuk memakan syahwat, maka hari seperti ini tidak diceritakan sama sekali. Bahkan perumpamaannya adalah seperti orang yang ingin mencabut sesuatu pohon, padahal dia tidak berdaya untuk mencabutnya disebabkan kelemahan dan kekuatannya.
kemudian dia mengakhirkannya pada tahun yang akan datang, padahal dia mengetahui bahawa pohon itu semakin bertambah mekar dengan bertambahnya hari. Maksudnya semakin semakin dia bertangguh ataupun melambat-lambatkan taubat, semakin banyaklah dosanya yang akan dilakukan. Sedangkan kekuatan dirinya sendiri setiap hari bertambah lemah dan berkurang. Maksudnya semakin hari semakin berusia ataupun tua. Maka hal itu merupakan kepada puncak kejahilan dan penyesalan. Seterusnya, sesungguhnya keampunan dan rahmat Allah sangat luas, akan tetapi mempunyai tarikh akhirnya, iaitu pada saat seseorang hamba yang hampir menuju kematian dan ketika dunia semakin tiba pada hari kiamat, iaitu yang mana peluang taubat ini akan tertutup, iaitu di mana tarikh kematiannya semakin hampir ataupun tarikh ataupun hari kiamat itu semakin menghampiri dunia. Oleh itu, setiap hamba perlu bertaubat dengan keluhuran jiwa yang ikhlas bagi mereka yang ingin kembali kepada Allah yang Maha Pengampun. Okey, dan seterusnya kita masuk kepada satu topik yang kedua, iaitu dalam punca seseorang hamba sukar dalam bertaubat. Yang pertama, iaitu punca yang pertama, sentiasa mengecilkan dan meremehkan taubat sehingga tidak memerhatikan sebab-sebabnya. Inilah yang dikatakan mereka yang memandang remeh ataupun menganggap taubat ini boleh dilambat-lambatkan. Sebahagian ulama berkata dosa yang tidak diampuni adalah perkataan seseorang, seandainya sahaja segala sesuatu yang aku lakukan seperti ini. Dan yang kedua, bersuka cita dengannya dan berbangga diri kerana dosa yang dilakukan serta meyakini kemungkinan nikmat darinya, seperti mana dia mencaci dan mencela sehingga menjatuhkan kehormatannya. Maksudnya dia berbangga dengan dosa yang dilakukan, sertakan dia tidak menyedari bahawa dosa yang dilakukan itu mampu untuk menjatuhkan kehormatannya. Hal ini sangat besar pengaruhnya dalam menghitamkan hatinya. Okey, seterusnya yang ketiga, menganggap bahawa Allah telah menutup dosanya. Dia menyangka perkara itu kerana kemuliaan yang di sisi Allah, tanpa menyedari dia dibenci oleh Allah akan perbuatannya. Iaitu dia menganggap Allah akan sentiasa menutup aibnya walaupun dia melakukan dosa di atas kemuliaannya di sisi Allah. Padahal sangkaannya salah kerana Allah membenci akan sifatnya tersebut. Dan sesungguhnya dia telah menangguhkan usaha dosanya dan bertambah sehingga membinasakan dirinya. Iaitu dosanya semakin hari semakin bertambah dan banyak, dan pada keakhirannya dia mengalami dia membinasakan dirinya sendiri. Dan terang-terangan, iaitu yang keempat, terang-terangan dan sengaja menampakkan dosa setelah melakukannya, iaitu tidak berasa malu melakukan dosanya di hadapan khalayak orang ramai. Di dalam hadis disebutkan setiap orang yang diampuni dosanya kecuali orang-orang yang mengumumkan dosanya yang telah dilakukan kepada orang ramai. Dan punca yang kelima, iaitu punca yang terakhir, mengikuti dosa kecil yang dilakukan oleh orang alim. Iaitu orang alim ini melakukan dosa dan diikuti oleh orang lain atas dosa yang dilakukan oleh orang alim tersebut. Maka ini menjadi kepada dosa besar disebabkan ianya dikerjakan oleh orang ramai setelah kematian orang alim tersebut. Oleh itu, barang siapa yang membiasakan diri dalam maksiat, maka baginya dosa atas perbuatannya dan dosa bagi orang yang melakukannya sehingga hari kiamat. Dan itu sahaja daripada saya bagi pembintangan video yang bertajuk Taubat. Apa yang baik itu datang daripada Allah dan yang kurang itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri yang masih menuntut ilmu di muka bumi yang fana ini. Oleh itu saya akhiri kalam saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Daniel bin Sekak, nombor metrik 058154. InsyaAllah hari ini saya akan bentangkan
berkaitan tentang tajuk taubat. Jenis-jenis taubat. Jenis taubat menurut Ibn Taymiyah adalah Taymiyah membezakan taubat menjadi dua jenis, iaitu taubat wajib dan taubat sunnah. Taubat wajib adalah taubat yang dilakukan kerana meninggalkan perintah Allah atau melanggar larangan Allah. Bagi setiap mukallaf, iaitu orang yang dibebani syariat, taubat ini wajib dilakukan. Allah berfirman di surah At-Tahrim ayat 8, "Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat semurni-murninya." Mereka yang melakukan taubat wajib ini digolongkan dalam golongan abrar atau orang-orang yang baik. Sedangkan taubat sunnah adalah taubat yang dilakukan kerana meninggalkan amalan sunnah atau melakukan perbuatan makruh. Orang-orang yang bertaubat dari perkara yang demikian termasuk dalam golongan muqarrabin atau orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Jenis taubat menurut Imam Al-Ghazali pula, Imam Al-Ghazali membahagikan taubat berdasarkan kualiti amal seseorang. Terdiri dari 3 jenis, iaitu taubat, firar dan inabah. Golongan tertinggi diberikan oleh seseorang yang sentiasa bertaubat untuk memperbaiki diri. Yang pertama, taubat. Menurut Imam Al-Ghazali, taubat bermaksud kembali dari tidak melakukan kemaksiatan dan menuju ketaatan. Contohnya, orang yang sering melakukan ribah, maka ia bertekad untuk meninggalkannya. Yang kedua, firar. Firar bermaksud sebagai tindakan lari dari kemaksiatan dan menuju ketaatan. Pelaku firar adalah mereka yang melakukan perbuatan lebih baik lagi. Mereka sengaja menjauhkan diri dari melakukan perbuatan maksiat. Contohnya, menjauhkan diri daripada menerima rasuah, menjauhkan diri dari ribah, menjauhkan diri dari meminum arak dan sebagainya. Mereka adalah orang yang sering memperbaiki diri. Dan yang ketiga, inabah. Orang yang melakukan inabah adalah mereka yang bertaubat berulang-ulang kali, sekalipun tidak melakukan perbuatan dosa. Dengan penuh kesedaran, ia selalu mendekatkan diri kepada Allah dan menjadikan taubat sebagai keutamaannya. Jenis-jenis taubat berdasarkan pelaksanaannya. Yang pertama, taubat secara lisan. Jenis taubat ini merupakan langkah formal yang dilakukan oleh seseorang, iaitu dengan mengucapkan kalimah istighfar. Mengucapkan istighfar Astaghfirullahaladzim adalah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, taubat di dalam hati. Orang yang melaksanakan taubat ini telah memiliki komitmen yang tidak mengulangi tindakan maksiat yang telah dilakukannya. Ia memiliki penyesalan yang mendalam dan tulus, serta bertekad untuk tidak mengulangi dosanya. Yang ketiga, taubat yang diiringi oleh perbuatan baik. Tidak hanya di lisan atau di hati. Orang yang melakukan jenis taubat ini mengiringi dengan pelbagai amal soleh. Amal soleh yang dilakukan seseorang mampu menghapuskan dosa, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Kejar dosa dengan kebajikan, nescaya kebajikan itu akan menghapuskannya." Hadis riwayat Tirmizi. Yang keempat pula, taubat yang sesungguhnya. Jenis taubat ini juga disebut sebagai taubat nasuha. Mereka yang melakukan taubat ini hanya meniatkan taubatnya hanya untuk Allah. Ia membersihkan diri dari segala kebergantungan kepada makhluk dan menuju hanya kepada Allah. Orang yang melakukan taubat nasuha mampu membersihkan fikirannya dari fikiran untuk melakukan dosa, sehingga ia boleh kembali melakukan aktiviti dengan masyarakat dengan penuh keimanan. Keadaan hati yang bersih itu akan mempengaruhi kepada seluruh perbuatannya, sehingga ia sering melakukan amal soleh kepada Allah dan makhluknya. Isu yang terakhir, syarat-syarat taubat. Mengikut manhaj salaf as-salih, antara syarat-syarat taubat yang wajib dipenuhi agar taubat diterima oleh Allah Azza wa Jalla ialah, yang pertama, berazam dan bertekad untuk meninggalkan, tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa yang telah dilakukan. Yang kedua, kesal, menyesali dan berduka di dalam hati terhadap perbuatan dosa yang dibuat. Ketiga, bersegera meninggalkan dosa yang telah dilakukan semata-mata kerana Allah. Yang keempat, jika dosa yang dilakukan berkaitan dengan orang lain, syaratnya ia wajib membebaskan dirinya dari hak yang bukan miliknya untuk dikembalikan kepada yang berhak atau minta dihalalkan. Ia bererti jika berupa harta benda wajib dikembalikan. Jika berupa fitnah, ribah, umpamaan, penghinaan, cacian, kutukan, laknat dan kezaliman,
maka wajib meminta maaf daripada orang tersebut, terutama terhadap kezaliman yang dilakukan kepadanya. Itu saja, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wanzal Aidi Awab bin Wan Ahmad Tarmizi, nombor metrik 058535. Saya daripada kursus Diploma Al-Quran dan As-Sunnah. InsyaAllah pada hari ini tajuk yang akan saya bertangkap adalah berkenaan dengan taubat. Saya dari kumpulan 1. Kesimpulan yang dapat disimpulkan iaitu taubat yang diterima oleh Allah harus memenuhi 2 syarat. Pertama, taubat harus segera dilakukan dalam waktu terdekat dengan arti yang sebenar-benarnya. Kedua, taubat disertai dengan meningkatkan kebaikan dan amal soleh untuk menutup keburukan-keburukan di masa lalu. Jahalah gugur menjadi syarat taubat kerana jahalah adalah kemaksiatan itu sendiri. Artinya, semua kemaksiatan pasti dilakukan dengan jahalah. Sehingga setiap orang yang bermaksiat dapat dikatakan sebagai orang jahil. Taubat terbahagi menjadi 3 berdasarkan waktunya. Pertama, taubat dalam waktu dekat langsung setelah bermaksiat. Inilah taubat yang diterima. Kedua, taubat dalam waktu jauh saat ajal menjemput. Taubat ini tidak diterima. Ketiga, taubat dalam waktu tengah dengan risiko tarik ulur antara rojak dan khauf. Taubat dari segi maknanya juga terbahagi menjadi 3. Pertama, taubat dari kemaksiatan sebagaimana pada umumnya. Kedua, taubat orang munafik yang merupakan kinayah daripada mati dalam keadaan kafir. Ketiga, taubat para nabi yang bermakna keredaan dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Taubat dari salah satu jenis dosa adalah sah meskipun sedang tenggelam dalam dosa yang berbeza jenis. Taubat berfungsi untuk menghapus dosa-dosa di masa lalu dan taubat tidak akan batal oleh kemaksiatan di masa akan datang. Tidak ada yang membangkitkan untuk bertaubat kecuali rasa takut yang lahir dari ketajaman pandangan hati dan makrifat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.